Baik, kita berada di subtopik yang kedua dalam chapter 2. So, kita di subtopik infinite limit. Okey, so di sini ada beberapa penerangan lah berkaitan dengan infinite limit. So, perkataan infinite limit ni sendiri sebenarnya dah menggambarkan kita punya limit kita ataupun had kita adalah tiada batas. Infinite ni dia adalah, boleh jugalah kalau kita ingat dia sebagai yang infinity dan negative infinity tu. Okey, maknanya kita punya had sekarang ni tak berhenti di sesuatu nombor constant, tapi dia menuju ke infinity ataupun negative infinity. Okey, untuk bullet yang pertama, basic idea of limit is when the limit from the left and right limit x approach xo is same, then limit x approach xo fx is exist. Betul lah, seperti yang kita dah faham sebelum ni. Dia kata kalau limit kita katalah menuju 3 daripada kanan untuk fungsi fx tu dapat 7, limit x menuju 3 daripada kiri juga dapat 7. So, dia ada summary dia, iaitu limit x menuju 3 untuk fungsi fx itu adalah sama dengan 7, iaitu ini exist, wujud. Okay, so otherwise, terbaliknya, if the limit from left and right is different, so limit x approach xo fx does not exist. Katakanlah kat sini 7, kat sini dapat 17, so yang ini dikatakan sebagai does not exist. Okey, tidak wujud lah kalau tak sama. Kalau sama, exist, apa nilainya? Kalau tak sama, tulis does not exist sahaja. Okey, bullet yang kedua. Okay, the other case that cause the limit does not exist is, okay, dia nak bagi tahu sekarang ni ada lagi selain daripada benda-benda ni, kiri dan kanan tak sama, ada lagi fungsi-fungsi lain yang boleh menyebabkan sesuatu limit itu tidak wujud. Contoh yang pertama, rational linear denominator. Okey, rational, kalau kita ingat chapter 1 kita ada dua, sama ada rational linear denominator, satu lagi rational juga tapi repeated linear denominator. Okey, tapi dalam kes ini dia kata kalau dapat kes yang pertama linear denominator, dia akan jadi does not exist. Satu lagi yang boleh menyebabkan fungsi itu does not exist adalah fungsi trigo. Fungsi trigo yang sifat tangent. Kalau yang tangent, kita ada tengok hari tu, tangent ni grafnya tu dia macam tu. Okey, grafnya macam tu, dia tak bersentuh, dia tak bersambung, dia tak macam graf sin ataupun cos, dia oscillate. Okey, so dikatakan graf yang trigo yang tangent ini nanti akan dapat limitnya does not exist. Kena revise chapter 1. Okey. Okey, seterusnya dia kata in these two cases, okay, if the function is increased indefinitely from left or right, then we write, okay, limit x approach x o negative positive infinity, ataupun limit x menuju x o daripada kanan fx sama dengan positive infinity. Kalau kita dapat fungsinya itu decrease, menurun daripada kiri ataupun daripada kanan, kita kalau decrease kena tulis ada negative infinity lah. Okey, so contohnya untuk yang pertama ni contoh okey, kalau kita diberi fungsi contohnya find limit below. Okey, dia kata limit x approach 2, lepas tu fungsinya adalah 1 per x tolak 2 tambah 3. Okey, so kalau kita lihat fungsi ini, okey, kalau kita nak tahu senanglah, semestinya fungsi ini 2 tak boleh masuk ke bawah ni, dia akan jadi tak boleh kira mat error. Jadi kita juga dah tahu info bahawa yang dalam bracket ni patternnya adalah pattern rational
function. Okay, pattern rational function linear denominator. So, kita try lukiskan dia. So, kalau anda masih ingat lagi kaedah macam mana nak lukiskan dia, first kita akan check dia punya kuadran. Dia adalah kuadran 1 dan kuadran 3. Kemudian dia never touch. Okay, yang pertama sekali dia tak boleh sentuh denominator. Setkan equal to 0. So, x sama dengan 2 tak boleh sentuh. Dan yang kedua yang tak boleh sentuh adalah y sama dengan c, iaitu y sama dengan 3. Okey, so gambar dia. Okey, tak boleh sentuh, x sama dengan 2. Sini x, so x sama dengan 2 ada kat sini. Okey, x sama dengan 2. Y sama dengan 3, adalah sini 3. Okey, so gambarnya akan jadi satu kat sini, satu lagi kat sini. Okey, so daripada sini, ni gambar rajah kita. Bila kita perhatikan gambar rajah kita ni, dia tak boleh sentuh tapi dia semakin menghampiri sajalah. So bila soalannya tanya limit x approach 2, okey, limit x menuju 2, okey, kita kena tahulah bahawa macam biasa konsepnya kita akan buat limit x menuju 2 daripada kanan, dan kita akan cari limit x menuju 2 daripada kiri. Okey, so daripada kanan, sini kanan kita nak menuju ke 2, sini 2, kita nak menuju ke 2, ini kanan kita. So perhatikan graf anda yang ini, dia nak sampai ke 2 tu, dia akan terus naik ke atas sampai bila-bila. Okey, dia nak tuju 2 tapi dia tak boleh sentuh 2, jadi dia sentiasa naik ke atas, yang mana ke atas ni adalah positif infinity. Jadi kat sini jawapannya adalah positif infinity. Okey, so lagi satu, daripada fungsi itu dia nak menuju 2 daripada kiri. Sini kiri kita, so ini graf kiri kita lah. Graf kiri kita nak menuju ke x sama dengan 2, nak tuju 2, nak pergi 2 ada kat sini. Dia nak pergi 2, semakin lama semakin nak dekat tu, dia tak boleh kena, tapi dia sedang menuju negatif infinity. So dia punya limit menuju 2 daripada kiri adalah negatif infinity. So dia punya summary dia, limit x menuju 2 untuk fx does not exist lah. DOES does not exist. Kenapa does not exist? Sebab satu fungsi kanan tu hadnya menuju ke atas dan had kiri menuju ke bawah. Jadi dia tak sama kiri dan kanan, so dia dikatakan does not exist. Sama juga untuk kes yang ke bawah ni lah. Okey, ke bawah dan ke atas tu bergantung kepada gambar rajah kita, arah mana dia pergi. Okey. Okey, sekarang untuk example G. Okey, kita ada beberapa latihan lah. So example G, soalannya kata sketch the following expression and find the limit. Dia kata dia suruh lukis, dia suruh kita lukis juga. Okey, lukis dan cari dia punya limit, solve lah. Okey, so di sini ada 5 soalan. Yang pertama, Roman 1 ni adalah fungsi rasional. Okey, ni adalah rasional linear denominator. Yang kedua adalah rasional juga, tapi denominatornya kuasa 2, so dia adalah rasional repeated. Okey, yang ketiga adalah soalan tangent. Soalan keempat adalah rasional juga, rasional linear. Dan yang kelima adalah soalan rasional repeated. Okey, so dekat sini ada bagi tahulah dia nak menghala ke limit berapa. Yang pertama limit kosong, kedua limit kosong, ketiga limit pi per 2, keempat limit 3, dan yang kelima menuju ke limit negatif 4. So solution dia, so ini adalah soalan Roman 1. So first untuk lukis kita akan ambil fungsi fx lah. Okey,
biasa kan kita tulis macam ni kan, X kepada XO, sini Fx. So yang ni adalah dia punya Fx ni lah. So sekarang kita nak lukis dulu fungsi Fx sama dengan 3x. Okay, so ini adalah fungsinya. Dah siap dilukiskan dekat jawapan anda. So dia ni, case ni kalau kita boleh recall sikit, dia adalah berada di kuadran 1 dan 3. Dia never touch. Pertama X sama dengan 0, kedua dia never touch Y sama dengan 0 juga. Y sama dengan C, C nya 0. So sekarang gambar dah dilukis. Dan kalau kita perhatikan jawapan juga dah ada. Kita nak analyse betul ke jawapannya. So pertama sekali dia nak tadi soalannya limit X menuju 0. Okay, lepas kita dah siap lukis, kita recall balik. Dia nak limit menuju ke berapa. So limitnya nak menuju 0. Tapi macam biasa kita kena ada 0 daripada kanan dan 0 daripada kiri. So 0 ada dekat tengah-tengah sini. Sini adalah 0. Jadi fungsi kita, graf kita yang daripada kanan ni nak menuju 0. Okay, kalau anda perhatikan, dia ni makin lama makin menyentuh 0 kat sini, X 0. Tapi dia tak betul-betul berhenti di atas ni lah. So dia akan sentiasa naik ke atas menuju ke positif infinity. Betul lah. Okay. So yang satu lagi pula menuju 0 daripada kiri. Sini kiri kita nak menuju ke X sama dengan 0. Kalau diperhatikan graf ni semakin lama akan semakin ke bawah sampai bila-bila. So jawapannya adalah negatif infinity. So dia punya summary dia, disebabkan satu positif dan satu negatif, jawapannya does not exist, tidak wujud. Okey, untuk soalan Roman 2 juga gambar telah dilukiskan untuk anda. Okey, so dia ni kenapa gambarnya bentuk macam ini? Sebab dia kuasa 2, repeated. So dia akan dilukiskan di kuadran positif pula tu, kuadran 1 dan kuadran 2. Never touch. Macam biasa, semak. Perkara pertama, tak boleh sentuh X sama dengan 0. Kedua, tak boleh sentuh Y sama dengan C, C 0. So dilihat di sini. Okey, dia kata apabila kita nak tuju limit kita, so limit yang diminta tadi adalah limit X menuju 0 juga. Boleh refer soalan balik. So limit X menuju 0 daripada kanan dan daripada kiri. So sini kanan kita nak menuju X 0. Kalau dilihat, dia akan sentiasa naik ke atas sampai bila-bila. So dia adalah positif infinity. Okay, menuju 0 daripada kiri, kalau dilihat juga dia akan sentiasa naik ke atas. So dia juga adalah positif infinity. Okey, so disebabkan kedua-dua pergerakan daripada kiri dan kanan untuk hal itu menuju ke positif infinity, dia dikatakan exist lah, wujud, sebab dia menuju tempat yang sama. So dia adalah limit X menuju 0, 3 per X kuasa 2 adalah sama dengan positif infinity, exist lah. Okey, berbanding yang kedua ni tadi, dia halanya pun nampak menghala tempat yang berbeza. So dia does not exist. Yang ini menghala tempat yang sama, dia adalah exist. Okey, seterusnya soalan Roman 3. Okey, soalan Roman 3 adalah berkaitan dengan trigo tangent. So ni adalah graf tangent, yang mana saya dah ada terangkan sebelum ni. Graf tangent ni adalah graf yang tidak bersambung. Dia banyak terputus-putus di beberapa tempat. So daripada situ kita check dia punya limit dia. So dia punya limitnya tadi dekat soalan, boleh refer soalan balik dia nak menuju limit menuju pi per 2. Okey, so pi per 2 ada dekat sini. Sini adalah pi per 2. So macam biasa kita kena check nak menuju pi per 2 daripada kiri dan daripada kanan. So daripada kanan, ni kanan kita, nak menuju ke pi per 2, grafnya mula-mula akan turun, tak sampai lagi pi per 2 kan, jadi sambung balik atas sini, turun. Okey, sampai ke pi per 2. Cuma dia akan sentiasa turun ke bawah. Jadi jawapannya adalah negatif infinity. Okey.
Okey, menuju pi per 2 dari kiri pula. Daripada kiri, so sini kiri kita naik, tak sampai lagi x pi per 2. Jadi kita turun, naik balik pun tak sampai lagi. So turun lagi, naik dan berhentilah sebab dah sampai kawasan x pi per 2. Tapi gambar rajahnya kalau diperhatikan dia sentiasa naik ke atas. So jawapannya adalah positif infinity. So dua ni adalah dua yang berbeza, satu naik atas, satu turun bawah. So jawapannya akhirnya adalah does not exist. Okey. So seterusnya untuk Roman 4 kita nak explain sikit. Okey, untuk Roman 4 fungsinya adalah fungsi rational, rational linear denominator, ada negatif kat luar. So kalau diperhatikannya, graf ni akan dapat di kuadran 2 dan 4. Ni semua kena ingat chapter 1 sebab tu kita belajar lukis graf dulu, baru kita belajar limit. Lepas tu never touch. Okey, x tolak 3 sama dengan kosong. So x sama dengan 3 tak boleh sentuh. Yang kedua, y sama dengan c. So y sama dengan kosong, tak boleh sentuh. Okey, kita lukis dia punya graf. Okey, x sama dengan 3. Okey, x sama dengan 3 kat sini. Satu lagi y sama dengan kosong ada kat sini. Okey. So kita punya gambar kita tak boleh sentuh dua line ni, dan dia berada di kuadran 2 dan kuadran 4. Okey. So daripada situ kita tengok balik soalan, dia nak heightnya sampai berapa tadi. So heightnya diperhatikan di sini, dia nak sampai x menuju 3. So kita katakan di sini limitnya nak x menuju 3. So macam biasa kena ada daripada kanan, dan limit x menuju 3 daripada kiri. Okey. So kanan kita kat sini, negatif kita kat sini, kiri. So ni kanan kita menuju ke 3. Menuju ke 3 dia sentiasa akan turun ke bawah. So dia adalah negatif infinity. Menuju ke 3 daripada kiri, dia naik ke atas. So dia adalah positif infinity. So dia punya summary dia, limit x menuju 3 fx does not exist. Okey, untuk soalan yang kelima. Okey, kita ada fungsi. Fungsinya adalah fungsi rational repeated linear denominator. Okey. So kita perhatikan kat sini, untuk gambar rajah kita ni, kita berada di kuadran 3 dan 4. Kenapa 3 dan 4? Sebab ada negatif dekat luar ni. Negatif kat luar ni akan menyebabkan A nya nanti akan jadi negatif. So kemudian kita never touch. X tambah 4 kuasa 2 sama dengan kosong. X tambah 4 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 4. Lagi satu tak boleh sentuh. Y sama dengan C. So Y sama dengan 2, tak boleh sentuh. Okey, kita lukiskan dia punya gambar rajah dia. Okey, X negatif 4 ada kat sini. Y2 ada kat sini. Okey, so daripada situ kita punya gambar rajah kita, bila kita nak lukiskan dia, kita ada di bawah lah. Okey, macam itulah gambar rajahnya.
Lepas tu kita refer balik soalan tadi. Okey, saya dah refer tadi. Soalannya nak cari limit x menuju negatif 4. Okey, untuk fungsi fx. So macam biasa kita kena cari menuju negatif 4 daripada kiri dan daripada kanan lah. Menuju negatif 4 daripada kanan. Lagi satu nak cari limit x menuju negatif 4 daripada kiri. Apa? So negatif 4 kita ada kat sini. So ini kanan kita. So daripada kanan nak menuju ke negatif 4, dia akan turun ke bawah sampai bila-bila. So dia adalah negatif infinity. Sama juga untuk limit x menuju negatif 4 daripada kiri. Sini kiri kita menuju negatif 4, dia akan turun ke bawah. So dia adalah negatif infinity. So dua ni sama. So dia punya summary dia adalah negatif infinity axis. Okey. Okey, sekarang kita nak beralih ke subtopik seterusnya, subtopik 2.3. So dalam subtopik 2.3 ni tajuknya lain pula, tapi dia seakan-akan tajuk 2.2. 2.2 tajuk kita adalah infinite limit. Tapi 2.3 tajuknya adalah limit at infinity. Okey, so dua benda ni adalah dua benda yang sangat berbeza lah. Okey. So, kalau infinite limit yang kita dah tengok sebelum ni tadi, infinite limit ni terjadi apabila limitnya menuju ke satu constant fx, kemudian dia dapat jawapannya infinity atau negatif infinity. Tapi sekarang limit at infinity ni maknanya adalah dekat limitnya ni ada infinity ataupun negatif infinity fx, macam tu. Okey, sebab tu namanya limit at infinity. Okay, so our discussion so far only looks at the behavior of a function as the independent variable approach a fixed point on the x-axis. Betul lah. Sebelum ni, apa yang kita dah tengok tentang limit adalah apabila dia punya independent variable x nya approach a fixed point. Fixed points tu constant lah dalam kita punya axis. Okay, tapi sekarang, now we will take a look for the behavior of the function as independent variable move far away from origin along the x-axis. Sekarang kita nak tengok behavior function kita apabila x kita bergerak far away from the origin. Bergerak far away from origin maksudnya origin, kalau origin tu dekat tengah, dia bergerak move far away from origin menuju ke infinity atau x menuju negatif infinity. Okay. Point yang kedua, if the limit allow to increase indefinitely. Okay, kalau dia boleh bergerak indefinitely, maksudnya menuju infinity, we may write x approach positive infinity, read x approach positive infinity, whereas if the limit allows to decrease indefinitely, we may write x approach negative infinity. Okay, so sekarang ni, inilah dua bacaan tulisannya. Yang ini kalau x kita daripada origin menuju ke positive infinity, yang ni. Dan yang ni pula kalau dia menuju ke kiri, menuju ke negatif infinity. Tengok cara dia tulis. Okay, so this idea of limit at infinity always used in reciprocal. Reciprocal ni dia adalah rational rational function and trigonometry problem, tangent. Okay. Okey, kita nak tengok example. Okey, kita kena belajar daripada example ni macam mana nak fahamkan infinity tu. So, example H, sketch the graph of, ada dua fungsi yang diberi di sini. Fungsi yang pertama adalah linear denominator dan yang kedua adalah rational repeated linear denominator.
Lepas dah lukis, dia suruh cari limit ni. Hence, lepas dah cari limit x approach infinity dengan limit x approach negative infinity. So, ini adalah gambar rajah untuk soalan Roman 1. Betul tak Kita cek, dia semesti dilukis di kuadran 1 dan 3. Dia tak boleh sentuh X sama dengan 0. Yang kedua, tak boleh sentuh Y sama dengan 3. Okey, so ini adalah 3 lah kat sini. Okey, kemudian dia kata kat situ, okey, cari dua soalan ni untuk setiap soalan Okey, pertama sekali dia nak menuju ke kanan, lepas tu nak menuju ke kiri daripada origin. So sekarang bila kita dah lukis gambar rajah kita dekat sini, okay, kita boleh anggap tempat bersilang dekat sini sebagai origin baru kita lah. Okay, sebagai origin baru kita. So daripada sini, bila kita lihat dia punya pergerakan tu, okay, menuju ke positive infinity. Okey, dah menuju positive infinity kan. Sekarang dia berada di Y sama dengan 3. Okey. Sama juga bila daripada origin, ni origin kita, menuju ke negative infinity, fx kita ni sebenarnya sedang menuju ni, fx ni adalah 3. Okey, so ini sahaja yang perlu dituliskan untuk dua soalan ni. Okey, jangan sesekali untuk tajuk ni buat macam ni. Dah menuju ke kanan, lepas tu buat pula tambah. Ini adalah salah. Kalau buat negatif pun salah juga. Okey. Okey, untuk soalan Roman 2, jawapannya dah ada juga. So, kita perhatikan dekat sini, ikut je gambar ni So, origin baru, kita boleh anggap origin baru kita berada di sini. So, menuju ke infinity, tengok fx ni adalah kosong, dan menuju ke negative infinity, fx ni juga adalah kosong. Okey, example I pun dah ada jawapan juga. Okey, so example I kita perhatikan dekat sini, sama dia suruh lukis. Lepas lukis, dia suruh cari dia punya limit at infinity. So, ni adalah gambar untuk Roman 1. Untuk soalan ni Roman 1, ni Roman 2. Okey. Dia tak boleh sentuh X sama dengan 3. Kat sini ada X sama dengan 3. Okey. Alright, so daripada sini, kalau sini origin kita, menuju ke positive infinity, dia berada di paksi Y nya adalah kosong. Menuju negative infinity, paksi Y nya juga adalah kosong. Okey, untuk example I, tadi ada yang soalan yang kedua, dia belum jawab. So, dia adalah fx sama dengan 1 per x tolak 3 kuasa 2 tambah 2. So, gambar rajah ni berada di kuadran 1 dan 2. Dia never touch. Yang pertama X sama dengan 3, yang kedua Y sama dengan 2. So, dia punya gambar rajah dia, okey, tak boleh sentuh X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. So, kuadran 1 dan kuadran 2. So, daripada gambar ni, soalannya adalah suruh cari limit X menuju infinity fx dan limit X menuju negative infinity fx. So, menuju ke infinity maksudnya menuju ke positif, menuju ke bahagian kanan. So, kalau sini origin kita menuju ke sini, kalau kita perhatikan dia semakin menghampiri Y sama dengan 2. Okey. Dan kalau dia menuju ke negative infinity adalah kawasan negatif di sebelah kiri. Okey, kalau kita perhatikan dia juga menuju ke nombor
2. Okey, so ni dia punya jawapan lah. Jawapannya ada 2. Dia tak ada summary jangan ada buat summary pula. So exist ke apa ke tak ada. Dia ni je lah. Jawapannya macam ini saja. Ada 2 bahagian, satu infinity, satu lagi negatif infinity. Okey, sekarang kita nak practice. Okey, practice lagi untuk subtopik 2.3 ni. Okey, kita nak practice untuk mencari limit at infinity. So, kita nak cari, yang penting ada 2 perkara, limit x menuju positif infinity fx, okay, dan limit x menuju negatif infinity fx, okay. So, dekat sini saya ada beberapa gambar, okay, yang saya dah cari, yang boleh kita gunakan sebagai contoh. So, kita nak cari 2 perkara ni lah, ni dan ni. Okey, untuk gambar yang pertama, ni gambar kita yang pertama. So, saya dapat ni dari website ni. Saya nak cari dia punya limit dia, x menuju infinity fx. So, kita bayangkan sekarang ni, kalau dekat sini adalah kita punya origin kita yang baru, kita akan bergerak menuju ke infinity. Okey, bergerak menuju infinity. So, fx kita ni, okey, fx kita ni nilainya adalah 3. Okey. Lepas tu kita nak cari lagi satu, limit x menuju negatif infinity fx. Okey, sini negatif infinity kita. So kalau kita daripada origin sini, kita gerak menuju ke negatif infinity, gerak. Dia berada dalam keadaan fx ni adalah 3. So 2 ni adalah dia punya jawapannya. Okey, kita namakan ni exercise A lah. Okey, kemudian kita ada exercise B kat sini. Okey, sama, kita nak cari limit kiri dan limit kanan. So limit x menuju ke infinity fx. Okey. So kita tengok dekat sini, gambar kita tu dia ada satu garis putus-putus kat sini lah, menunjukkan dia ni tak bersentuh, tak boleh sentuh 3, bawah ni tak boleh sentuh 0. So bila dia nak menuju ke infinity, sekarang infinity kita ada kat sini. Okey. So anda boleh bayangkan origin anda daripada sini, tapi lorekannya ada di bawah sini lah, gerak. Fungsi fx ni adalah 3. Okey. Lepas tu nak cari limit x menuju negatif infinity fx. Okey. Sini origin kita, dia gerak menuju negatif infinity, gerak. Sekarang dia berada di y sama dengan 0. So 2 ni adalah dia punya jawapannya. Okey, ini kita namakan dia contoh C lah. Okey, contoh C. Cuma dalam gambar ni, sebelum kita mula jawab cari limit at infinity dia, saya nak kemaskan sikit bahagian kuadran 2 ni. Gambarnya nampaknya dah terkeluar daripada dia punya kawasan yang never touch. Sebab selalunya garisan yang putus-putus ni menggambarkan dia tak boleh sentuh. Jadi saya nak warnakan balik dengan warna hijau. So gambarnya itulah, seakannya yang bawah ni betul, bawah ni tak ada masalah. Okey, yang merah bawah ni abaikan. Okey, so sekarang kita nak cari dia punya limit x approach infinity fx. Okey, so sekarang infinity kita ada kat sini, sini negatif infinity. So kita boleh bayangkan sini origin baru kita. So bila sini origin baru kita, kita nampaklah perkembangan kita punya graf itu daripada bawah ni dia naik menuju ke infinity. Okey, masa dia menuju infinity ni, kita kena lihat value y nya berapa, y ataupun fx. Kita boleh sebut y ataupun fx. So kita lihat kat sini, dia tak boleh sentuh negatif 1. So dia semakin menghampiri negatif 1. Okey. Dan satu lagi, limit x approach negative infinity fx. Okey. So sini negative infinity kita, sini origin kita. Okey, kat sini pun ada satu lagi origin, dia ada beberapa tempat ni yang tak boleh sentuh. So kalau kita lihat gambar ni, dia menuju ke negative infinity.
Okey. Dalam keadaan dia tak boleh sentuh Y sama dengan 1. Okey, so ni dua dia punya jawapannya lah. Okey.